السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة واستفادة والحث على تمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba', yang saya muliakan Tuan Imam, seluruh barisan kepimpinan masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan dalam kesempatan yang ada sebelum kita menanti masuknya waktu fardu Isya', InsyaAllah Al-Faqir pada malam ni nak berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan sedikit pengenalan tentang Imamuna Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga mengenalkan mazhab beliau, iaitulah yang kita kenal sebagai mazhab Syafi'i. Kenapa saya terpanggil untuk menceritakan tentang Imam Syafi'i dan secara khusus mazhab Syafi'i? Kerana kebelakangan ini terdapat orang-orang yang jahil yang telah mentohmah Al-Imam Al-Syafi'i sehingga menyebabkan orang jahil yang lain terpengaruh dan akhirnya mereka merasa mereka lebih mengetahui agama ini berbanding Al-Imam Al-Syafi'i yang merupakan seorang salafus salih yang telah diakui keilmuan dia oleh ulama di zaman mereka. Oleh sebab itu amat malang kita orang yang beramal dengan fatwa-fatwa dalam mazhab Syafi'i tetapi kita tak kenal pendiri mazhab kita, dan sayang juga kita tak kenal mazhab yang sangat agung ni tuan-tuan. Dan kalau kita kenal, insya-Allah kita tak akan jadi Wahabi. Sebab apa orang jadi Wahabi? Dan Wahabi ni kalau dalam dunia Islam masih baby. Masih baby. Baru 100 tahun, 200 tahun kebelakangan. Dan mazhab Syafi'i sudah 1200 tahun. Okey? Jadi orang jadi tertarik dengan mereka kerana slogan-slogan yang mereka bawa, hingga menyebabkan apa? Menyebabkan mereka tertipu. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana Khawarij menentang beliau dengan mengeluarkan kalam-kalam dan juga menggunakan ayat Al-Quran untuk menentang beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan kalamun sahih. Perkataan yang mereka bawa tu betul, tapi uridu bihal batil. Tapi yang diinginkan daripada perkataan tersebut
ialah perkara yang batil. Jadi berapa ramai orang buat benda-benda sehingga zaman sekarang, sehingga mereka mentohmah mazhab Syafi'i ini dengan tohmahan-tohmahan yang sebenarnya kalau kita ada ilmu, kita akan gelak dan kita akan pelik macam mana orang yang mengaku ada ilmu bercakap sedemikian. Contoh seperti mereka cuba memperolok-olokkan ulama mazhab Syafi'i dengan mengatakan Nabi solat ikut mazhab apa. Dan perkataan itu perkataan orang yang tidak cerdik. Perkataan itu walaupun keluar daripada mulut seorang yang berstatus tinggi, tetapi bagi ahli ilmu itu perkataan orang yang apa? Akalnya dangkal. Akalnya dangkal. Siapa pun dia, walau jawatan dia tinggi mana macam mana pun, walaupun status pengajiannya yang paling tinggi di dalam universiti sekalipun. Oleh sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak cuba kenalkan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi Imam Syafi'i nama sebenar beliau ialah Muhammad. Ni hari ini kita cuba hafal tuan-tuan kalau tak pernah kenal lagi. Nama imam kita, nama dia Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Beliau ni diberi gelaran Asy-Syafi'i. Kerana apa? Kerana beliau ada seorang atuk nama dia Syafi'i. Syafi'i ini moyang Imam Syafi'i yang keberapa saya tak ingat. Yang mungkin yang keempat atau kelima, yang merupakan anak kepada seorang sahabat. Jadi ada di kalangan atuk Nabi, moyang Nabi yang merupakan moyang Imam Syafi'i yang merupakan sahabat. Maka dinisbahkanlah Imam Syafi'i ini kepada moyang dia. Itu cara orang Arab zaman dahulu. Baik. Jadi Imam Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijrah. Maksudnya kalau sekarang lebih kurang 1290 tahun yang lepas. Okay? Lebih kurang 1290 tahun yang lepas. Atau 1300 tahun yang lepas. Betul? Dan Imam Syafi'i lahir di mana tuan-tuan? Lahir di Gaza, Palestin. Yang mana sekarang ni terjadinya peperangan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan seluruh penduduk-penduduk Palestin dan Allah Taala beri mereka kemerdekaan. Allah Taala beri mereka kekuatan. Allah Taala naungi mereka sentiasa dengan rahmat-rahmatnya, dengan ketenangannya, dengan lutufnya dan sebagainya. Sebab tu saya selalu sebut kita sebagai orang yang mengikuti mazhab Syafi'i sebetulnya kita lebih sensitif. Sebab apa? Dengan peristiwa di Gaza. Kerana ini ialah bumi kelahiran imam kita. Bumi kelahiran imam yang kita ikut. Itu di Gaza. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama yang menulis biografi Imam Syafi'i, ada juga yang mengatakan Imam Syafi'i ini lahir di Asqalan. Asqalan ni pun masih di Palestin, cuma di belah atas, belah utara. Okey, tetapi yang masyhur dan yang kuat selalu disebutkan ialah beliau lahir di Gaza. Ketika mana beliau umur 2 tahun, beliau telah kehilangan ayah. Maka mak dia kata, mak beliau seorang syarifah daripada keturunan Sayyidina Hasan. Okey. Maka mak dia kata, kita ni kena balik kampung. Okey. Sebab kalau duduk sini kita jauh daripada family. Dan zaman dulu pendidikan ialah di sekitar family. Tak payah jauh tuan-tuan, 50-60 tahun yang lepas, kita semua duduk keliling, ni makcik, tu nenek, tu pakcik saudara, ni makcik saudara. Betul? Kalau tak makan rumah mak kita, makan rumah nenek. Tak makan rumah nenek, makan rumah makcik. Kalau tak mak kita ajar Quran, nenek ajar Quran. Kalau tak nenek ajar Quran, atuk ajar Quran. Tak atuk kita, atuk saudara. Tak atuk saudara, pakcik saudara. Betul? Jadi pendidikan orang zaman dulu tu macam. Maka Imam Syafi'i dia kata apa? Kena balik ke kampung mereka di Mekah. Sebab Imam Syafi'i ni dia keturunan daripada keturunan Nabi SAW. Dia daripada keturunan Muttalib. Muttalib ni keturunan apa tuan-tuan? Muttalib ni ialah adik-beradik dengan apa? Dengan moyang Nabi, iaitu Sayyidina Hashim. Ada kata Al-Muttalib ini ialah kembar kepada Sayyidina Hashim. Okey, sebab tu Nabi kata Bani Muttalib dengan Bani Hashim tu macam ni. Okey. Sebab itu kalau kita belajar dalam bab zakat, Bani Muttalib antara orang yang tak boleh terima zakat. Sebab apa? Mereka ni consider daripada itrah at-tahirah, daripada titisan keturunan yang suci, maka dia orang tak boleh terima zakat. Sebab apa? Zakat ni umpama pembersihan daripada kotoran. Dan harta-harta yang kotor yang nak dibersihkan daripada harta umat Islam. Maka tidak selayaknya diberi kepada itrah at-tahirah ini, kepada keturunan-keturunan yang suci ini. Oleh sebab itu, Imam Syafi'i ini kedudukan dia apa? Dia bukan orang biasa, keturunan yang mulia. Keturunan yang mulia, keturunan Nabi SAW. Baik. Jadi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah di Mekah, Imam Syafi'i ni dia minat belajar bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i dia suka pergi ke perkampungan Bani Huzail. Bani Huzail ni ialah salah satu cabang daripada Arab Quraisy. Dan mereka ini orang yang sangat fasih. Kata Imam Syafi'i, sefasih-fasih orang Arab ialah orang Quraisy, dan orang yang paling fasih di kalangan orang Quraisy ialah Bani Huzail. Sebab apa? Bani Huzail ni dia duduk kampung. Jadi duduk kampung, bahasa dia tak tercemar. Okay? Bahasa dia tak tercemar. Hatta di zaman dulu lagi, di bandar ni dah ada pencemaran udara. Yelah, ramai orang kan. Dan pencemaran bahasa. Kita tengok zaman sekarang lah tuan-tuan kan. Bahasa apa? Orang kata bahasa WhatsApp kan. Kadang-kadang kita, mungkin anak cucu kita hantar mesej semua, kita tak faham dah. Betul tak? Apa benda lah budak ni cakap kan. Betul? Dia punya short form dia tu kita dah. Jadi, akhirnya bahasa tu dah rosak. Betul? Bahasa dah rosak. Jadi zaman itu pun sama juga. Maka sebab tu Imam Syafi'i berulang alik pergi ke Bani Huzail. Dia dalam riwayat daripada anak beliau sendiri, Imam Muhammad, Imam Muhammad bin Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dia kata apa? Ayah dia pergi Bani Huzail ni selama 20 tahun. Maksudnya apa tuan-tuan? Imam Syafi'i dia orang Arab. Lahir di tanah Arab. Cakap bahasa Arab. Tapi dia sendiri belajar bahasa Arab 20 tahun. Tiba-tiba kita kan, bahasa Arab dah tak reti. Kan? Belajar pun degree 4 tahun je. Ya kan? Tiba-tiba kita rasa kita ni mustahid faham Quran dan hadis lebih dari Imam Syafi'i. Subhanallah. Kan? Sedar diri sikitlah. Sedar diri sikit. Baik. Dan bahkan Imam Syafi'i ni nak kata hebatnya bahasa Arab dia, sehingga apa sahaja yang Imam Syafi'i cakap menjadi hujah dan dalil dan ditulis apa yang Imam Syafi'i cakap dalam kamus bahasa Arab. Ini bukan calang-calang orang, tuan-tuan. Maksudnya, contoh, kalau orang tanya, ni perkataan ni maksudnya apa? Kalau Imam Syafi'i kata, oh perkataan ni maksudnya ayam, maka akan ditulis di kamus, perkataan ini maksudnya ayam. Sebab apa ayam? Sebab Imam Syafi'i cakap. Jadi, perkataan Imam Syafi'i itu menjadi apa? Menjadi dalil dalam bahasa. Ini bukan cerita fiqh lagi. Tak. Cerita bahasa. Subhanallah, itu nak kata kekuatan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam bahasa Arab. Baik. Ketika mana dia dah meningkat dewasa, lebih kurang dalam 10-11 tahun macam tu, ataupun mungkin lebih awal sikit, beliau terjumpa dengan seorang mufti daripada Mekah, iaitulah Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Muslim ni dia tengok Imam Syafi'i, lalu dia kata, wahai anak, ini firasat ulama. Wahai budak, wahai ghulam, alangkah baiknya kalau engkau gunakan kecerdikan engkau ini untuk mempelajari ilmu fiqh. Sebab dia tanya, kau nak pergi mana ni? Oh, saya nak pergi belajar bahasa Arab dekat Bani Huzail. Dia kata, alangkah bagusnya kalau kau gunakan kecerdikan kau untuk belajar ilmu fiqh. Kenapa? Kerana ilmu fiqh ni diperlukan semua orang. Orang belum tentu semua orang perlukan bahasa Arab. Tetapi semua orang perlukan fiqh. Sebab apa? Semua perbuatan manusia ada hukum. Jadi semua orang kena tahu. Contoh, apa hukum minum air? Apa hukum minum air dalam masjid? Apa hukum minum air sambil semayang? Kan ada hukumnya. Apa hukum minum air sambil baca Quran? Apa hukum? Pasal minum air je. Tapi kan semua tu perbuatan mukallaf. Maka ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi nak tahu kena tanya siapa? Kena tanya ulama fiqh. Maka semua orang memerlukan ilmu fiqh. Oleh sebab itu bermula saat itu Imam Syafi'i pun belajarlah dengan mufti Mekah itu, iaitulah Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan juga ulama-ulama Mekah yang lain. Di antara yang terkenal ialah Imam dalam ilmu hadis dan juga fiqh, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ramai lagi. Tapi yang terkenal dua orang, iaitu apa? Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah, dan juga Imam Sufyan bin Uyainah merupakan muhaddis di Mekah. Kemudian bila sampai umur Imam Syafi'i belajar, umur dia 15 tahun. Guru dia dah bagi keizinan pada dia untuk berfatwa. Tuan-tuan, kita umur 15 buat apa? Saya ingat zaman saya umur 15, pergi main cyber cafe lagi tuan-tuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila fikir balik, ya Allah, mau masa itu. Kan? Tapi ialah nak buat macam ni kan, godaan syaitan zaman tu kuat kan. Okey. Jadi, akhirnya kita kena insaf sebelum nak kritik Imam Syafi'i. Fikir lu, kau umur 15 buat apa? Kalau masih mengorak awet lagi, kan, masih duk rempit-rempit lagi, Syekh sabar dululah. Okey? Malu sikit. Imam Syafi'i umur 15 dah boleh
beri fatwa. Tetapi ketika itu Imam Syafi'i tak puas hati lagi. Dia nak belajar lagi. Dan ada orang isyaratkan kepada dia bahawasanya kalau kau nak belajar, ada seorang ulama besar di kota Madinah. Okay. Di kota Madinah, nama dia Malik bin Anas. Iaitulah pendiri mazhab Maliki. Maka Imam Syafi'i pun jumpa dengan Gubernur Mekah, minta tolong tulis surat lah. Surat referee kan. Macam kita nak masuk apa-apa kan, kena ada reference. So Imam Syafi'i minta Gubernur Mekah tulis surat kat Gubernur Madinah untuk reference supaya Imam Syafi'i boleh masuk dalam majlis Imam Malik. Sebab Imam Malik ni ulama besar. Dia macam kita lah tuan-tuan. Kalau zaman kita ni apa? Kat Malaysia siapa profesor besar? Saya pun tak pasti pula lah. Contoh lah zaman yang kita semua kenal Einstein kan, Einstein. Jadi bukan semua orang boleh masuk lecture Einstein. Maksudnya yang boleh masuk tu doktorate, postdoc kan. Orang yang dah ada kelayakan lah baru boleh masuk kan. Tak akan undergrad masuk. Kan? Tak mungkin lah sekolah menengah, secondary school dah boleh masuk lecture dia kan. Jadi begitulah Imam Malik, dia ni ulama besar. Jadi nak masuk tu bukan senang. Jadi Imam Syafi'i minta endorsement, minta referral daripada Gubernur Mekah. Dia bawa ke Gubernur Madinah. Gubernur Madinah tak berani asalnya kan. Tapi kita pendek ceritalah, dia bawa juga Imam Syafi'i. Akhirnya bila jumpa Imam Malik kata Imam Malik pun kata okeylah tak apa, besok kau datang. Panjang cerita tu tapi saya ringkaskan. Esoknya dia kata datang. Imam Syafi'i kata untuk orang bacakan kitab ni kepada kau. Imam Syafi'i kata, tuan tak payah. Saya dah hafal kitab Muwatta ni. Dia dalam riwayat mengatakan apa? Kitab Muwatta tu kalau lebih kurang tebal buku ni lah tuan-tuan. Lebih kurang tebal ni. Imam Syafi'i ambil masa berapa lama untuk hafal? Dia kata aku ambil masa lebih kurang 9 hari. 9 hari untuk hafal apa yang ada dalam kitab Muwatta Imam Malik. Tuan-tuan, 9 hari. Kita 9 hari boleh hafal apa? Kan? Komik mungkin boleh lah. Ya kan? Kita kan level-level kita ni buku-buku cerita kan? Mastika insyaAllah. Okay? Quran, Qul huwallahu pun lupa-lupa kan? Tu kan? Kalau baru nak menghafal lah. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Syafi'i dah hafal dan hafalan dia bagus. Dan Imam bila dia baca kepada Imam Malik, dia nak berhenti, Imam Malik kata tak, baca teruskan baca. Imam Malik suka dengar bacaan Imam Syafi'i melalui hafalan. Ni Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dia benda ni satu kita panggil karamah lah tuan-tuan. Tetapi juga ialah apa? Juhud. Kan? Semangat nak belajar tu. Tuan-tuan, kita apa yang kita boleh hafal dalam masa 9 hari? Itu kita kena tanya diri kita lah. Kan? Kita mampu tak hafal satu buku dalam masa 9 hari? Buku yang kita tak pernah jumpa. Kalau pernah jumpa dah banyak kali dah baca. Cuma just nak bagi kuat je kan? Mungkin boleh. Tak, ini first time baca. First time baca terus hafal. Jadi of course ini orang yang special, bukan orang biasa-biasa. Boleh? Baik. Maka Imam Syafi'i pun kata aku pun belajar dengan Imam Malik sampailah Imam Malik wafat. Okay. Di samping itu juga ketika di Madinah ada juga ulama-ulama lain yang Imam Syafi'i belajar, tapi yang paling famous Imam Malik lah. Dan ketika mana sambil dia belajar tu tuan-tuan, datang rombongan daripada Yaman. Jadi orang dari Yaman minta ke Imam Malik supaya hantar seorang anak murid dia untuk jadi qadi. Untuk jadi qadi lah, hakim kan, hakim mahkamah syariah di Allahumma salli alaihi wasallam di Yaman. Maka Imam Syafi'i pun pergi. Imam Malik hantar dia, Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i pun pergi. Jadi ketika mana di Yaman, Imam Syafi'i dah bekerja. Cuma dia tak berhenti belajar. Nampak? Walaupun dia jadi hakim mahkamah syariah, jadi qadi, tak berhenti belajar tuan-tuan. Dia masih lagi belajar. Belajar dengan siapa? Dua orang ulama besar pendiri mazhab. Iaitu siapa? Iaitulah Imam Hisham bin Abu Yusuf, Imam Umar bin Abi Salamah, pendiri mazhab Auza'i, Imam Al-Auza'i. Dan yang kedua ialah Imam Yahya bin Hasan, pendiri mazhab Al-Layth. Jadi Imam Syafi'i belajar mazhab pula, mazhab Imam Al-Layth dan juga mazhab Imam Auza'i. Kemudian tak lama ketika mana di Yaman tu berlaku fitnah. Dah ada orang, ialah biasalah tuan-tuan, orang bila naik ni orang suka fitnah. Itu standard. Kan? Zaman sekarang, zaman dulu dan throughout the zaman memang sentiasa akan ada. Dan memang macam itulah orang, Allah Ta'ala bila nak angkat, dia akan diuji. Jadi Imam Syafi'i ketika tu difitnah sebagai pemberontak. Yalah, kan macam saya sebut awal tadi, dia ni keluarga Nabi. Jadi zaman tu kerajaan ialah kerajaan Abbasiyah. Okey, khalifah ketika itu ialah Harun al-Rashid, tapi beliau pun tak terlepaslah daripada propaganda-propaganda ni kan. Maka
Dibawalah Imam Syafi'i bersama 11 orang atau 12 orang yang lain ke kota Baghdad. Daripada Yaman bawa ke Baghdad untuk dihakimi. Semua orang yang bersama Imam Syafi'i semuanya kena pancung. Kan? Semua kena pancung kecuali Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i ketika mana sebelum nak jumpa khalifah tu, dia sebenarnya ada doa yang dibaca. Dan doa tu masyhur. Tuan-tuan boleh cari. Kat mana doa ni? Kalau tak silap saya, buku salah satu daripada buku-buku Syekhna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Syekh Nuruddin dia ada buku, tak silap saya, Karamah 101 Karamah para wali, ataupun kitab tentang mujarabat, amalan-amalan yang mujarab. Tuan-tuan boleh tengoklah salah satu tu, terbitan pustaka Syekh Nuruddin. Tapi pustaka tu pun dah tutup. Yang owner dia pun dah wafat kan. Cuma kok lah ada sakit baki, tuan-tuan tengok kat Syabab tu kok ada, bolehlah beli. Kan? Ataupun kat Shopee kan, boleh try carilah kitab. Jadi dalam buku tu dia kisahkan peristiwa Imam Syafi'i ni, dan Imam Syafi'i ada doa dia tu. Doa tu selamatlah, alhamdulillah. So itu kita boleh amal lah bila nak jumpa pemerintah atau orang yang kita takut kan. Antara amalan yang kita boleh baca. Jadi ketika mana dia terlepas daripada hukuman pancung tu, dia still tak boleh balik, dia kena tahanan. Tapi ketika itu bersama dengan khalifah ada seorang ulama besar di Iraq, nama dia Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa beliau ni? Beliau ni ialah anak murid kanan Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Maka duduklah Imam Syafi'i di rumah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan ketika itu takkan duduk kosong, takkan duduk saja, dia belajarlah pula. Jadi dia belajar pula dengan Imam Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, belajar mazhab Hanafi. Bahkan ketika itu berlaku munaqashah. Sebab ketika itu dia kan mazhab Maliki. Kan? Imam Syafi'i ketika itu masih mazhab Maliki. Jadi mazhab Abu Hanifah ada benda yang dikritik mazhab Maliki. Mazhab Maliki pun ada benda yang dia kritik mazhab Hanafi. Jadi ketika itu berlaku perbincangan munaqashah antara dua imam. Sambil dia belajar, sambil itu dia kritik guru dia. Tapi dengan adab. Dan Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Abu Hanifah. Dia tak sempat jumpa. Sebab tahun Imam Syafi'i lahir, itulah tahun Imam Abu Hanifah wafat. Tahun 150 Hijrah. Dan Imam Syafi'i antara amalan dia apa? Dia sentiasa pergi ke kubur Imam Abu Hanifah. Dia kata kalau aku ada hajat, aku akan pergi ke kubur Imam Abu Hanifah dan aku doa tawasul dengan Imam Abu Hanifah, dan aku dapati semua hajat aku Allah Ta'ala tunaikan. Ini amalan ulama' salaf. Ini amalan ulama' salaf. Kan? Ini bukan amalan orang-orang baru-baru. Ini amalan salaf. Salafus salih. Okay? Dan kalau mereka bukan salaf, kita lagi jauh. Okay? Jadi Imam Syafi'i itu amalan dia. Tak apalah. Jadi setelah selesai dia di Iraq, dia pun balik ke Mekah. Kali kedua dia datang ke Iraq. Imam Syafi'i dua kali datang Iraq. Kali kedua, ketika itu barulah dia establish mazhab Syafi'i. Baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan daripada apa yang saya cerita tadi, mazhab Syafi'i ni dia bukan lepas 4 tahun belajar, degree, boleh keluar mazhab. Imam Syafi'i belajar dulu fiqah ahli Mekah. Kemudian belajar fiqah ahli Madinah. Kemudian belajar pula fiqah ahli Yaman. Kemudian belajar pula fiqah ahli Iraq. Yang mana 4 negara ni ialah negara besar, tempat umat Islam yang paling besar. Tempat center kepada umat Islam. Jadi maksudnya apa? Mazhab Syafi'i establish setelah mengkaji mazhab-mazhab yang ada pada zaman dia. Dia bukan dari mana out of nowhere tiba-tiba keluar mazhab baru. Tak. Setelah dia kaji mazhab guru dia di Mekah, mazhab guru dia di Madinah, mazhab guru-guru dia di Yaman, mazhab di Iraq, barulah dia keluarkan conclusion mazhab dia sendiri. Jadi perjalanan tu tuan-tuan yang ramai orang lupa. Orang ingat baca Quran terus buat mazhab. Subhanallah. Takkan macam tu. Terus baca hadis, jumpa satu hadis, ini mazhab aku. Tak macam tu tuan-tuan. Jadi Imam Syafi'i ambil masa, dan kajian Imam Syafi'i setelah mengkaji mazhab-mazhab lain. Sebab itu mazhab yang masih standing sampai sekarang, hanya ada beberapa mazhab. Hanya ada 4 mazhab. Ataupun kalau kita extend ada 4 lagi yang di luar mazhab Sunni. Kan? Yang lain dah hilang. Kalau menurut kajian mufti Mesir, mantan mufti Mesir, dia kata ada sebenarnya di zaman itu lebih daripada 90 mazhab. Lebih. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala preserve hanya 4. Kan? Kenapa? Ya wallahu alam. Tetapi Allah, itu yang Allah Taala inginkan. Iradatullah, Allah Taala nak hak ni je.
Okey, maka telah di badai zaman selama berzaman-zaman, bertahun-tahun, berkurun-kurun, masih kekal relevan sampai sekarang mazhab-mazhab ini. Dan dipakai di seluruh dunia. Semua 4 mazhab ni dipakai di seluruh dunia. Ada yang banyak, ada yang sikit, itu normal. Tetapi masih dipakai dan masih dibincangkan mazhab-mazhab. Jadi itu mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i baru establish. Dan kemudian Imam Syafi'i pun berpindah ke Mesir dan wafat di Mesir, dan dikembangkanlah mazhab Syafi'i ini oleh anak-anak murid Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan perkembangan itu sangat pesat sehinggalah menjadi apa? 2 negara jadi mazhab Syafi'i. Iaitu apa? Pertama, Khurasan. Khurasan ni kalau sekarang di Iran. Okey, yang kedua ialah di Baghdad, iaitu di Iraq. 2 tempat ni jadi tempat besar perkembangan mazhab Syafi'i. Okey, besarnya perkembangan mazhab Syafi'i sampailah kalau di Khurasan, maksudnya di Iran ketika itu, mazhab yang rasmi ialah mazhab Syafi'i. Sultan-sultan yang pegang ketika itu Nizamul Mulk dan sebagainya, dan anak dia dan sebagainya, semuanya ialah orang-orang yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i dan support ulama-ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya siapa? Imamul Ghazali rahimahullah. Okey, dan mereka ni terus berkembang sehingga banyaklah karangan-karangan ulama mazhab Syafi'i, dan ramai sebenarnya ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok di dalam rekod, ulama kita tulis rekod, tuan-tuan. Rekod pada kurun ke-8 yang ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki rahimahullah di dalam kitab dia Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, sebanyak 10 jilid kitab tersebut. Di dalam 10 jilid kitab tu, beliau senaraikan lebih daripada 1,200 ulama mazhab Syafi'i. Daripada zaman Imam Syafi'i sampai ke zaman dia kurun ke-8. Kalau kita ekstrapolate sampai sekarang, tuan-tuan, mungkin lebih 2,000 orang. Mungkin lebih, tapi kita kata boleh cecah 2,000 tu senang-senang sahaja. Boleh? Dan satu benda yang kita kena faham, ulama-ulama mazhab Syafi'i ini antara tuduhan yang jahat kepada ulama mazhab Syafi'i. Ialah apa? Mereka ini tidak kritikal. Mereka ini bertaklid buta. Maksudnya apa? Imam Syafi'i cakap apa? Oh, kita terimalah. Sebab apa? Sebab dia Imam Syafi'i. Tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, ada pendapat Imam Syafi'i yang mana para ulama kita tidak pakai. Maksudnya didahulukan pendapat ashab berbanding pendapat imam. Sebab apa? Mereka kata dari sudut dalil ini lebih kuat. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tidak ta'assub. Tetapi habis itu kenapa mereka tak buat mazhab lain? Kenapa diorang masih ikut Imam Syafi'i? Sebab kaedah yang telah diberi oleh Imam Syafi'i itu sangat jelas. Dan mereka tak boleh buat kaedah yang baru. Oleh sebab itu mereka stick kepada mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kaedah yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Dan kalau kita tengok Imam Nawawi, contoh Imam Nawawi ada benda yang mana dia tak setuju dengan mazhab. Dia ulama hadis dan dia al-hafiz. Dalam hadis. Kita ni hafal Quran benda kan. Ni al-hafiz ni dalam hadis. Kan? Hafal Quran tu cerita waktu kanak-kanak, tu cerita tariqah, kan? Untuk ulama-ulama kita tu cerita tariqah. Kan? Okey, kita ni baru nak hafal kan. Itu pun lambat dah lah. Tapi alhamdulillah hafal jugalah. Tapi Imam Nawawi, dia kata dia ada benda yang dia tak setuju dengan mazhab. Sebab apa? Pada penilaian peribadi dia, dia masih honor mazhab. Dia tulis apa yang Imam Syafi'i cakap, apa yang ulama-ulama mazhab Syafi'i cakap, dia tulis. Tapi dia kata di sisi aku yang ini lebih kuat sebab dalilnya gini. Tapi dia tak kata Imam Syafi'i salah dah. Dia tak kata ulama-ulama mazhab Syafi'i salah. Sebab apa? Sebab mereka lebih dahulu jumpa dalil yang awak jumpa tu. Kan? Jadi sebelum kita kata Imam Syafi'i tak jumpa dalil, kan? Kita lebih awal jumpa dalil tersebut, subhanallah. Sabar dululah. Imam Syafi'i lebih awal dari Imam Bukhari. Lebih awal daripada Imam Bukhari. Kan? Anak murid guru kepada Imam Bukhari ialah anak murid kepada Imam Syafi'i. Kan? Imam Ahmad anak murid Imam Syafi'i, guru kepada Imam Bukhari. Jadi kita kena baca tabaqat ni supaya kita sedar. Jadi tuan-tuan, itu Imam Syafi'i. Itu imam mazhab Syafi'i. Jadi mazhab ni pada kurun ke-8 sahaja telah ada 1,200 orang. Dan sekarang ni dah 1,200 tahun mazhab ni ada. Tuan-tuan agak satu benda yang dikaji selama 1,200 tahun.
Dikaji oleh lebih daripada 1,200 orang. Agak-agak kajian tu matang tak tuan-tuan? Boleh percaya tak kajian tu tuan-tuan? Ke tuan-tuan nak percaya kajian yang baru 200 tahun ni, yang dikaji oleh entah siapa-siapa? Mana tuan-tuan nak pilih? Kajian yang dah 1,200 tahun dikaji oleh lebih daripada 2,000 orang, ataupun satu kajian yang kita tak kenal lah siapa dia ni, baru je kaji, itu pun barulah berapa ratus tahun, itu pun celup-celup je, dan dikaji oleh orang-orang yang keilmuannya debu tapak kaki mereka ni pun tak sampai. Tuan-tuan nak pilih mana? Pilihan masing-masing. Oh, dia kata kami ikut Quran Sunnah. Ya Syekh, Imam Syafi'i tak ikut Quran Sunnah. Imam Syafi'i ambil fatwa dia daripada poket Doraemon. Hakadha. Tuan-tuan, itu kan tomahan yang jahat. Wallahi, itu tomahan yang sangat jahat. Kurang ajar. Biadab. Maksudnya Imam Syafi'i tak baca Quran macam awak baca. Ya Syekh, entah khatam Quran Ramadan berapa kali? Imam Syafi'i 60 kali, Syekh. Entah khatam Quran berapa kali? Imam Nazir nak buat solat tarawih, kita khatam dalam masjid pun orang komplain ramai. Ya Syekh, sedar dirilah sikit. Sedar diri tu. Jadi ini satu benda yang, awak ikut Quran. Maksudnya Imam Syafi'i tak ikut Quran. Kami ikut hadis. Imam Syafi'i tak ikut hadis. Dia keluar fatwa tu memang daripada diri dia sendiri. Tak baca Quran, tak baca hadis. Kan itu bahasa yang mereka keluarkan. Subhanallah, tuan-tuan. Tapi ramai orang tertipu dengan mereka. Sebab apa? Sebab juhala, jahil. Jahil. Wallahi jahil. Yang bercakap jahil, yang disesatkan pun jahil double lah. Nak buat macam mana? Kan? Akhirnya masyarakat tertipu. Akhirnya orang kata mazhab ni semua ni ta'asub. Subhanallah. Ente yang ta'asub dengan orang yang cakap. Ente yang ta'asub. Ulama mazhab Syafi'i tak pernah ta'asub. Kita tengok imam para ulama sentiasa kaji. Daripada anak murid Imam Syafi'i sendiri. Ada fatwa dia yang menyalahi Imam Syafi'i. Imam Muzani rahimahullah. Kalau kita tengok dalam Mukhtasar Muzani, ada fatwa dia yang menyalahi fatwa Imam Syafi'i. Dia anak murid. Tapi sebab apa? Sebab dia pun mujtahid. To be true to himself, dia kena ijtihad juga. Sebab dia dah ada alat tersebut, dia ada kemampuan. Kita kena sedar diri, kita tak ada kemampuan. Kita kena sedar diri. Kita ni tak payah cakap anak murid Imam Syafi'i. Tak payah anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Itu jauh sangat, tuan-tuan. Ambil Imam Nawawi sudah. Saya suka bagi contoh supaya tuan-tuan faham analogi. Imam Nawawi, satu hari ada orang kritik Imam Nawawi. Imam Nawawi, subhanallah, siapa tak kenal Imam Nawawi? Kita pun ada baca matan hadis 40 Imam Nawawi, Al-Adhkar Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Itu semua kitab barakah. Itu semua kitab Imam Nawawi semua barakah, tuan-tuan. Kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab hadis, semua barakah. Tapi Imam Nawawi, hatta dengan ketinggian keilmuan dia, dalam mazhab Syafi'i, dia tak sampai level Ashabul Wujuh. Ashabul Wujuh ni ialah satu istilah ulama-ulama yang mana kata-kata mereka menjadi mazhab Syafi'i. Kalau mereka fatwa tu akan termaktub ini ialah salah satu daripada fatwa mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tak masuk. Hatta Imam Ghazali tak masuk. Maksudnya mereka ni lebih atas. Mereka ni orang yang hidup pada kurun keempat dan ke atas. Kurun keempat, ketiga. Maksudnya ni anak murid Imam Syafi'i, anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i dan anak murid kepada anak murid Imam Syafi'i. Itu je level dia. Tak payah tengok yang tu. Tengok Imam Nawawi dengan segala kehebatan dia. Tengok karangan-karangan dia. Subhanallah. Majmu' Syarah Muhazzab. Syarah Sahih Muslim. Itu syarah apa pun tak ada, tuan-tuan. Imam Nawawi syarah Sahih Muslim. Syarah Sunan Abi Daud. Ada juga syarah Bukhari kalau tak silap saya. Dan banyak kitab-kitab. Tapi banyak tak selesai sebab beliau ni wafat awal. Kalaulah beliau ni dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah. Kitab-kitab dia sangat ajaib. Dan barakah Imam Nawawi ni. Tapi umur dia 45, Allah Taala dah ambil, Allah Taala lebih sayang dia. Tapi Imam Nawawi, tengok perkataan dia. Walaupun umur dia muda, wafat. Tapi subhanallah. Ada satu hari ada orang kritik dia. Biasalah, kan? Netizen kan. Jadi dia kata, wahai Imam Nawawi, awak ni tak faham Kitab Al-Wasiq. Kitab Al-Wasiq ni, tuan-tuan, ialah sebuah karangan Imam Ghazali dalam ilmu fiqh. Kita tak baca pun. Kan? Tak reti baca pun, tuan-tuan. Sebab apa? Ni level tinggi, tuan-tuan. Okey? Kitab tu kalau cetakan zaman sekarang 8 jilid.
Kalau ada bentuk manuskrip, ya wallahu alam lah, berbelas-belas atau berpuluh jilid. Tapi zaman sekarang punya cetakan yang ditahqiq oleh Syekh Qarahdari, sekarang ni ketua Persatuan Ulama-Ulama Dunia kan, Syekh Qarahdari tu, Ali Qarahdari, sebanyak 8 jilid. Jadi dia kata apa? Imam Nawawi, awak tak faham kita Al-Wasi Imam Ghazali ni. Imam Nawawi kata apa? Ya Syekh, ni Imam Nawawi sendiri sebut. Ni saya tolong sebutlah dengan bahasa saya. Tapi maksudnya macam itulah. Imam Nawawi kata apa? Sebelum awak nak kritik saya, saya dah baca kitab Al-Wasi ni 400 kali. Saya dah baca kitab Al-Wasi ni berapa? 400 kali. Kitab 8 jilid. Tuan-tuan, kitab 8 jilid apa dah khatam? Tolong bagi tahu saya. Ada? Profesor ke? Ada? Doktor universiti? Paling kuat pun kita baca jurnal je, tuan-tuan. Saya bohong lah. Ada? Tak? Siapa yang dah khatam Quran 400 kali? Quran, 1 jilid pun. Jadi sebelum kita nak kata ke Imam Nawawi, sebelah dirilah dulu. Ini Imam Nawawi. Macam mana Imam Syafi'i? Tuan-tuan. Jadi orang bila tak kenal, ya Allah, tak sedar diri. Kita dah masuk waktu ke? Belum? Dah masuk waktu? Lepas minit je. Kalau azan, bagi tahu. Seminit je. Okey. Jadi ini benda. Sebab tu saya, subhanallah tuan-tuan, bila tengok orang-orang ni, dah masuk waktu. Kita rasa, ya Allah, kecil hati. Ya. Kita rasa sakit hati. Dan ni, subhanallah. Tapi tuan-tuan, azan dulu sikit, nanti saya sambung sikit je. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa alihi wasallam. Ya tuan-tuan, saya nak baca sedikit tentang beberapa perkataan para ulama tentang Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu sebelum kita tutup majlis kita. Jadi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berkata apa? Aku belum pernah kenal ilmu nasikh dan mansukh sebelum aku jumpa Imam Syafi'i, dan setelah aku kenal Imam Syafi'i barulah aku faham. Dan kata Imam Ahmad juga, kalaulah ada orang tak tahu, tak jumpa dalil tentang satu masalah, maka Imam Ahmad kata, ambillah fatwa Imam Syafi'i, sebab fatwa Imam Syafi'i lah yang paling kuat dalil. Dan subhanallah tuan-tuan, memang macam tu. Kita di antara 4 mazhab, sebenarnya mazhab yang paling kuat berpegang dengan hadis sahih dan berpegang kuat dengan hadis ialah mazhab Syafi'i, berbanding mazhab Maliki, berbanding mazhab Hanafi. Okay? Sebab tu dalam masalah berpegang dengan hadis, tak ada mazhab yang boleh challenge kita. Hatta mazhab Hanbali. Ini disebut oleh para ulama yang mengkaji mazhab lah. Kita ni level tak tahu dalil kan. So, itu tak ada masalah. Cuma ulama kata apa? Ulama-ulama, sebab kalau kita tengok dalam sejarah, semua bukan semualah. Itu tak betul lah kan statement tu. Tapi ramai ulama-ulama hadis yang terkenal, mereka itu mazhab Syafi'i. Siapa dia? Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, pensyarah kepada Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibn Salah, kan? Pengarang Muqaddimah Ibn Salah dalam ilmu hadis, itu antara kitab mustalah hadis yang terkenal dan dipelajari sampai sekarang. Al-Hafiz Ibn Salah. Kan? Siapa lagi? Imam Al-Hafiz Imam Nawawi. Dan Al-Hafiz Al-Baihaqi. Dan Imam Baihaqi, ulama hadis, ada kitab hadis Sunanul Kubra, dan beliau lah antara orang yang mengumpulkan hadis-hadis yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Jadi ulama-ulama hadis, ulama mazhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama tafsir dan sebagainya. Baik. Jadi untuk kita mengatakan bahawasanya mazhab Syafi'i tidak ada dalil, itu satu perkataan yang sangat jauh daripada realiti. Dan Imam Ahmad berkata apa? Dia kata ulama-ulama hadis ni tak pernah bosan untuk mempelajari kitab Imam Syafi'i. Dan bahkan Imam Ahmad sendiri, ketika satu hari ada seorang ulama tua mengajar hadis. Dan Imam Ahmad tak pergi dekat orang tu. Imam Ahmad pergi belajar dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muda. Dan Imam Syafi'i memang muda. Dan dia wafat pun muda. Iaitu umur 54 tahun dah wafat. Jadi ketika mana Imam Ahmad belajar dengan dia, ketika tu umur dia baru 40, 48, 49 tahun. Muda lagi. Ya, muda. Tetapi jadi orang tanya, wahai Imam Ahmad, kenapa kau tinggalkan ulama yang senior ni kan untuk pergi belajar dengan orang muda? Dia kata apa?
kalau aku tertinggal meriwayatkan hadis daripada orang ini, daripada sanad yang ali, aku masih boleh dapatkan hadis daripada sanad yang nazil. Ini istilah ulama hadis. Maksudnya, kalau ialah orang tu tua, hadis dia kan lebih dekat dengan Nabi SAW. So, sanad kita tinggi. Kalau kita ambil. Sebab tu, kenapa kita cuba cari ulama-ulama hadis yang tua. Tetapi, kalau tak jumpa dia pun, kita boleh ambil hadis daripada orang yang lebih rendah. Tak ada masalah. Ialah, of course, dari sudut ilmu sanad, lemah sikit. Tetapi, masih kan dapat hadis juga. Tapi dia kata, kalau aku tinggalkan majlis pemuda ini, aku tak faham hadis langsung. Daripada aku tak dapat hadis juga. Daripada dapat hadis tak faham nak buat apa. Kan? Dapat hadis tak faham nak buat apa. Dan ada orang dia ingat dia boleh faham hadis dan Quran ni secara literal. Subhanallah tuan-tuan. Tak mungkin. Dia ingat dia ada hadis, ada Quran, dia dah ada dalil. Belum tentu. Buktinya apa? Bukti ini kisah yang masyhur. Ketika ada majlis periwayatan hadis. Saya tutup dengan kisah ni. Ketika ada periwayatan hadis, datang seorang perempuan. Kan? Ulama-ulama hadis akan riwayatlah haddasana bihi, haddasana kan. Telah meriwayatkan daripada guru kami, daripada guru kami, daripada Nabi SAW. Kan? Jadi, akhirnya, datang seorang perempuan. Dia tanya soalan. Apa soalan dia? Dia kata, apa hukum seorang isteri yang dalam keadaan haid memandikan jenazah suami? Apa hukum? Jadi ulama hadis ni semua pening. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada hadis. Sebab apa? Tak ada. Mana nak cari? Boleh. Nak reka hadis. Kan dah jadi pemalsu hadis pula. Jadi, diorang semua kebingungan. Tak tahu nak jawab. Akhirnya, nak dijadikan cerita ketika itu, ada ulama fiqah. Dia ulama hadis tapi dia juga ulama fiqah. Maka dia pun jawab. Jawapan kepada soalan itu ialah apa? Ialah hukumnya harus. Boleh. Orang tanya, apa dalil? Agar itu soalan orang. Nah, dalilnya ialah satu hari diriwayatkan Sayyidatina Aisyah menyikat rambut Nabi dalam keadaan dia sedang haid. Itu je dalil. Ada kaitan dengan mandi. Ada kaitan dengan orang mati. Macam mana hadis tu boleh jadi dalil? Nampak tak tuan-tuan? Belum tentu tahu hadis, tahu nak jawab hukum. Dia kena faham apa dia? Tariqul istidlal dan juga istinbat. Macam mana nak gali hukum? Macam mana nak berdalil? Dalil satu hal. Bagaimana nak berdalil dengan dalil tersebut, itu ilmu lain. Sebab itu Imam Syafi'i lah yang mengasaskan ilmu bagaimana nak faham Quran dan hadis, iaitu ilmu usulul fiqh. Semua mazhab kecuali mazhab Hanafi, semuanya akan kembali kepada kitab Imam Syafi'i, kitab Ar-Risalah. Kitab pertama dalam dunia tentang usulul fiqh. Kitab yang pertama. Siapa yang tulis? Imam Syafi'i. Tak mungkin orang boleh faham Quran dan hadis dengan sebenar-benarnya kecuali dia tahu ilmu usulul fiqh. Kalau dia tak tahu, maka dia menipu. Dia menipu. Dia hanya boleh dia macam parrot. Tahu parrot? Kakak tua. Dia hanya boleh melafazkan, dia tak faham. Sebab Nabi bukan sekadar meninggalkan Al-Quran dan hadis. Tak? Nabi meninggalkan juga bagaimana nak berinteraksi dengan Quran dan hadis kepada para sahabat, yang diwarisi kepada para tabi'in, yang diwarisi kepada tabi'in sampailah kepada imam-imam mazhab. Jadi bukan sekadar riwayat. Kalau riwayat, kenapa ulama-ulama hadis tadi tak boleh jawab? Dia kena sedar diri. Dan realiti kita tak payah tengok yang bawah. Tengok zaman Nabi lagi. Ketika zaman Nabi, sahabat ada berapa ribu orang? Puluh ribu. Bahkan kata sampai 120 ribu orang. Tapi tak apalah, kita ambil yang tengah-tengah. Imam Abu Zur'ah kata 70 ribu orang. Di kalangan 70 ribu orang itu, ketika Nabi wafat, yang jadi mufti 9 orang je. Yang lain tak dengar hadis ke? Yang lain tak dengar hadis ke? Bukan tak dengar. Tetapi mereka tidak ada ilmu macam mana nak istinbat hukum daripada hadis-hadis tersebut. Yang ada hanya Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kan? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, kan? Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Muaz bin Jabal. Ini hanya beberapa orang. Kan? Tak semua orang ada kemampuan. Itu sahabat. Kita tiba-tiba boleh. Kita ni bukan dengar dari Nabi pun, baca terjemahannya pun tiba-tiba rasa lagi besar daripada Imam Syafi'i. Subhanallah. Ya. Malulah tuan-tuan, malulah. Okey, malu sikit. Jadi sedar diri kita ni tuan-tuan. Jadi kita cerita pada hari ini ni tuan-tuan, pertama untuk kita kenal kedudukan
Imamuna Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, dan kita kenal mazhab kita secara ringkas. Sebenarnya nak cerita ni tak cukup. 3 jam pun sebenarnya tak cukup, tuan-tuan. Guru saya Maulana Lutfi mengajar cerita pasal mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i 3 jam. Tak habis juga. Tak habis. Banyak benda yang kita nak kena belajar. Mazhab, yalah mazhab dah 1200 tahun, takkan belajar 3 jam je tu. Tak mungkin lah. Tetapi paling tidak saya nak tuan-tuan buka mata malam ni, supaya jangan nampak mazhab kita ni mazhab yang lekeh tak. Yang lekeh tu kita, sebab tak faham. Untuk kena sedari, kita kena insaf, kena ada tawaduk dalam diri, dan sedar di mana kedudukan kita dengan para aimah yang terdahulu. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan, yang baik tu datang Allah, kurang tu datang di saya sendiri. Saya minta maaf, salah silap terkasar bahasa, tersilap bicara, ada perkataan saya yang tak sesuai, saya minta maaf tuan-tuan. Moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa saya dan ampunkan dosa tuan-tuan semua. Kita tangguhkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karama warzuqi kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair wa nutfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب مصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.